Selamat sejahtera dan selamat datang ke channel Cikgu Tan. Tahniah kerana semua masih mengikuti kelas geografi Cikgu. Baik, hari ini kita nak belajar geografi tingkatan 1, bab 2, kedudukan. Sebelum bermula kelas, Cikgu berharap sekiranya kamu adalah kali pertama mengunjungi ke channel saya, mohonlah tekan subscribe dan aktifkan loceng notification supaya kamu boleh mendapat video geografi yang seterusnya dan juga sebagai tanda sokongan kepada cikgu. Terima kasih. Baiklah, kita mula belajar. Objektif pembelajaran. Di akhir pembelajaran, pelajar dapat membincangkan kedudukan relatif sesuatu tempat berdasarkan peta, mengaplikasikan latitude dan longitude untuk mengenal pasti kedudukan sesuatu tempat. Baik 2.1, kita lihat kedudukan relatif. Apakah itu kedudukan? Okey, kedudukan adalah tempat letaknya sesuatu objek dalam sesuatu kawasan. Maksudnya kita nak tahu kan, manakah tempat ini letak ya? Contohnya saya nak tahu manakah sekolah, ataupun saya nak tahu manakah kawan saya, contohnya Siti. Manakah Siti duduk di dalam kelas? Saya nak tahu manakah sesuatu objek itu. Itu adalah kedudukan. Baik, kedudukan relatif yang pelajar nak belajar hari ini, dia ialah ditentukan dengan merujuk titik rujukan. Titik rujukan kita sudah belajar di bab 1, iaitu titik yang menjadi petunjuk kepada titik yang lain. Titik rujukan dia macam satu pusat, okey, satu center, yang sebagai guideline, petunjuk kepada kita. Baik, kita cuba lihat contoh. Mungkin pelajar akan lebih mudah faham. Okey, kedudukan relatif. Jika contoh untuk soalan ini, Siti ialah sebagai titik rujukan. Siti dia adalah titik rujukan. Jadi siapa yang duduk di depan muka dia, itulah panggil dia duduk di hadapan Siti. Okey? Dan di belakang Siti itu ialah kata di belakang. Ini ialah kedudukan relatif ya. Kedudukan relatif akan gunakan perkataan ini. Di hadapan, di belakang. Dan siapa yang duduk di sebelah tangan kanan Siti. Ini tangan kanan dia, betul tak? Jadi kita kata dia di sebelah kanan. Okey? Manakala siapa yang duduk di sebelah kiri tangan Siti, maka dia adalah kata dia duduk di sebelah kiri Siti. Okey? Jadi kedudukan relatif ialah kita gunakan perkataan di hadapan, di belakang, di sebelah kanan, di sebelah kiri. Okey, kita tengok contoh. Sama juga, Siti ialah sebagai titik rujukan. Kita lihat soalan 1. Siapakah yang duduk di hadapan Siti? Jadi kita lihat ini muka Siti. So, siapa yang duduk di hadapannya? Iaitu Chin. Baik, yang kedua. Siapakah duduk di belakang Siti? Iaitu Siva. Baik, nombor 3. Siapakah duduk di sebelah kanan Siti? Jadi, jika untuk menentukan jawapannya, pelajar mesti tahu di manakah tangan kanan Siti. Okey? Manakah tangan kanan Siti? Ini adalah tangan kanan dia. Betul tak? Jadi, pelajar yang duduk di tangan kanan dia, maka ialah pelajar yang duduk di sebelah kanan Siti. Okey? Iaitu Dina. Baik, next. Siapa yang duduk di sebelah kiri Siti? Kita nak tahu pula sekarang siapa yang duduk di sebelah kiri dia. Jadi kita lihat mana tangan kiri Siti. Ialah ini. Jadi siapa duduk di sebelah kirinya? Ialah Akmal. Okey?
Baik, next. Cara menentukan kedudukan relatif di lapangan. Maksudnya sekarang kita nak tentukan kedudukan relatif sesuatu bangunan. Okey, ataupun tempat. Baik, kita lihat. Masjid dijadikan titik rujukan. Jika jawab kedudukan relatif, soalannya tentu akan beritahu anda mana satu ataupun siapa akan dijadi titik rujukan. Okey, di sini ialah masjid dijadikan titik rujukan. Baik, kita lihat soalan 1. Okey, mana satu bangunan ialah terletak di hadapan masjid. Jadi kita mesti lihat pintu depan masjid di mana. Ini dia, betul tak? Jadi kita anggap kita ialah berdiri macam ni. Okey, kita menghadap ke depan. Baik, dan apakah yang terletak di hadapan masjid? Hadapan ialah bank. Betul tak? Ialah bank. Dan yang di belakang dia ni, yang terletak di belakang masjid ialah hospital. Okey, ini tak ada masalah. Yang penting pelajar mesti tentukan mananya depan titik rujukan itu. Baik, yang ketiga. Apakah yang terletak di sebelah kanan masjid? Jadi, kamu mesti lihat jika kita berdiri macam ni, manakah tangan kanan kita? Ini adalah tangan kanan, betul tak? Jadi, kita sekarang lihatlah ini juga merupakan kanan masjid. Jadi, apa bangunan yang terletak di sana? Iaitu pejabat pos. Jadi, jawapannya pejabat pos. Okey, last sekali. Apakah yang terletak di sebelah kiri masjid? Jika kita lihat ni, kiri kita ialah ini. Betul tak? Tangan kiri kita. Jadi, ini juga merupakan kiri titik rujukan kita ataupun kiri masjid. Jadi, apakah bangunan yang terletak di sana? Ya, ialah sekolah. Jadi, jawapannya ialah sekolah. Okey? Cikgu berharap kamu boleh faham. Baik, 2.2, latitude dan longitude. Baik, apa itu garisan latitude? Garisan latitude ialah garisan yang dilukis secara melintang atau mendatar pada globe ataupun peta atlas. Sebelum itu, cikgu nak memperkenalkan apa itu globe. Mungkin ada pelajar yang tak tahu. Dia pernah nampak, pernah tengok tapi tak tahu itu namanya globe. Ini dia. Ini adalah globe. Okey? Kamu lihat di atas globe itu, biasanya dia terdapat banyak garisan, betul tak? Ini adalah namanya garisan latitude dan garisan longitude. Nanti yang cikgu akan mengajar anda. Okey, dan apa itu peta atlas? Ini dia. Mungkin ada orang yang rumahnya ada. Ada tak? Di rumah pelajar, ada tak peta atlas ini? Ini namanya peta atlas. Mungkin ini adalah peta atlas Malaysia. Juga ada peta atlas dunia. Okey? Baik, dan kamu juga lihat di sini terdapatnya banyak garisan. Betul tak? Ini adalah garisan latitude dan longitude. Baiklah, kita balik ke sini. Jadi dia kata garisan latitude ialah garisan yang dilukis secara melintang. Okey, kita lihat ya. Ini bumi. Melintang maksudnya macam ni. Yang melintang atau mendatar ialah yang macam ni. Ini panggillah melintang. Okey? Ini panggillah melintang. Jadi semua garisan melintang ini kita panggil dia garisan latitude. Baiklah, nombor 2. Terdapat 5 garisan latitude utama. Ini garisan latitude utama. Yang di tengah-tengah ialah garisan khatulistiwa. Baik, di sini cikgu tulis G. Tetapi semasa ujian atau semasa pelajar buat latihan, tak boleh tulis G titik macam ni. Kamu mesti tulis penuh. Okey? Garisan. Tulis penuh. Garisan itu perkataan dia. Baik. Garisan khatulistiwa, darjahnya 0 darjah. Dan yang di atas garisan khatulistiwa ialah utara. Okey?
Di atasnya garisan selatan namanya dan darjahnya 23 1/2 darjah utara. Mesti tulis utara. Mesti tulis utara. Sini ya, mesti tulis U. U itu ialah utara. Semua yang di atas garisan khatulistiwa, semua belakang mesti ada U. U itu ialah utara. Yang ini pelajar boleh tulis singkatan U sahaja. Tak payah tulis utara penuh, tak payah. Okey, tulis U sahaja. Dan di garisan di atas garisan selatan ialah garisan Arktik, iaitu 66 1/2 darjah utara. Okey, yang atas sekali ialah paling atas ialah kutub utara, iaitu 90 darjah utara. Baiklah, sekarang kita lihat yang di bawah garisan khatulistiwa, iaitu garisan jadi. Darjahnya 23 1/2 darjah selatan. Kamu jika cuba lihat darjahnya dengan garisan selatan ialah sama. Sama, tetapi bezanya ialah yang di belakang itu sahaja utara ataupun selatan. Yang di atas kosong utara, yang di bawah kosong selatan. Tetapi garisan khatulistiwa yang kosong darjah tak boleh tulis utara atau selatan di belakang dia. Faham tak pelajar? Tak boleh ya, hanya tulis kosong darjah sahaja. Baik, yang di bawah garisan jadi ialah garisan Antartik, iaitu 66 1/2 darjah selatan. Okey. Yang paling selatan sekali ialah kutub selatan, 90 darjah selatan. Baik, jadi 5 garisan ini adalah garisan latitude utama. Okey, utama, tetapi juga terdapat garisan latitude yang lainnya. Bukan hanya ada 5 garisan latitude sahaja di atas bumi, bukan. Okey, ini ialah garisan latitude utama. Baik. Nombor 3, latitude kosong darjah ataupun garisan khatulistiwa membahagikan bumi kepada hemisfera utara dan hemisfera selatan. Okey, ini bumi kita. Baik, ini ialah garisan khatulistiwa. Dia ialah kosong darjah. Jadi, garisan khatulistiwa ini telah bahagikan bumi kepada 2 bahagian. Iaitu yang atas tu kita panggil dia hemisfera utara. Yang di bawah dikenali sebagai hemisfera selatan. Baik, nombor 4. Setiap latitude diberi nilai 0 darjah hingga 90 darjah utara. Kita lihat 0 darjah hingga ke 90 darjah utara. Okey. Dan 0 darjah hingga 90 darjah selatan. Yang diukur dari pusat bumi. Maksudnya nilai maksimum untuk garisan latitude hanya 90 darjah. Tak ada 91 darjah. Tak ada. Tak ada lebih tinggi daripada 90 darjah. Baik, sekarang kita lihat garisan longitude. Garisan longitude ialah garisan yang dilukis secara menegak dari kutub utara ke kutub selatan pada globe ataupun atlas. Okey, contoh kita lihat ini. Dia lukis dari kutub utara. Sorry cikgu tak guna pembaris. Baik, ke kutub selatan. Okey, jadi ini adalah garisan longitude. Semua garisan yang lukis dari kutub utara ke kutub selatan. Semua ini. Okey, semua garisan yang dilukis dari kutub utara ke kutub selatan. Kutub utara, kutub selatan. Ini adalah namanya garisan longitude. Okey. Baik. Dan longitude 0 darjah dinamakan garisan meridian pangkal. Okey, yang memisahkan timur dan barat bumi. Okey, kita lihat. Ini bumi kita. Okey, garisan longitude 0 darjah ialah ini. 0 darjah. Namanya garisan meridian pangkal.
Okey, dia telah memisahkan bumi kita kepada timur dan barat. Tadi garisan latitude ialah pisahkan bumi kepada utara dan selatan. Longitude ialah pisahkan bumi kepada timur dan barat. Baik, ini dia di atas peta atlas juga ada. Okey, juga ada garisan meridian Greenwich 0 darjah yang pisahkan timur dan barat bumi. Baik, dan dia kata garisan ini juga dikenali sebagai garisan meridian Greenwich. Mana datangnya nama Greenwich ini? Sebenarnya, nama Greenwich ini merupakan nama sebuah bandar. Okey, bandar Greenwich yang di London. Oleh kerana garisan meridian pangkal ini, dia telah merentasi bandar Greenwich yang di London. Jadi, nama bandar ini juga telah menjadikan nama garisan longitude itu, iaitu garisan meridian Greenwich. Okey, jadi 0 darjah itu ada dua namanya. Baik, yang ketiga, garisan tarikh antarabangsa iaitu GTA singkatannya ialah terletak pada 180 darjah timur / barat yang selari dengan garisan meridian pangkal. Okey, kita cuba lihat. Tadi kita lihat garisan meridian pangkal 0 darjah di sini. Jadi yang di belakang dia, okey, yang di belakangnya ialah garisan tarikh antarabangsa 180 darjah timur / barat. Mengapa timur dan barat sekali? Kerana jika kita pusing ke belakang, dia akan bertemu dua garisan timur dan barat itu. Jadi 180 darjah timur / barat ialah satu garisan yang sama. Baik, dan GTA ni dia telah memisahkan tarikh dan waktu di bumi. Okey, tarikh dan waktu di sebelah timur sehari lebih awal daripada di sebelah barat. Kita cuba lihat. Ini adalah garisan tarikh antarabangsa. Okey, jika kita lihat di sini, jika seseorang dia melintasi garisan GTA, ini ialah garisan GTA ya. Okey, jika dia melintasi garisan GTA dari timur ke barat atau barat ke timur, tarikhnya akan berubah. Okey, tarikhnya akan berubah. Tarikh dan masanya akan berubah. Dan hairan tak pelajar, mengapa garisan ni dilukis bengkang-bengkok? Bukan kerana cikgu lukis bengkang-bengkok ya. Okey, dia memang juga bengkang-bengkok macam ni. Mengapa dia macam ni? Dia ialah untuk mengelakkan pemisahan daratan ini kepada dua masa atau dua tarikh yang berbeza. Okey, dan sebenarnya di sini juga terdapat banyak pulau-pulau kerana mungkin pulau itu terlalu kecil, jadi dia tidak ditunjukkan di sini. Baik, cikgu terangkan apa maksud yang cikgu cakap di sini. Cikgu padam dulu. Baik, katakan saya tak mau lukiskan garisan GTA ni sebagai bengkang-bengkok. Saya nak lukis dia lulus. Contohnya, jika saya lukis macam ni lulus. Okey. Jadi, daratan ini akan dipisahkan kepada dua bahagian, betul tak? Jadi, mungkin sini ialah 1 hari bulan, katalah. Sini mungkin ialah 2 hari bulan. Kerana cikgu kata melintasi GTA, tarikh akan berbeza kan? Jadi, kamu lihat, dalam satu tempat yang sama, mungkin dalam satu negara yang sama, satu pulau yang sama, tetapi dia terdapat dua tarikh yang berbeza ataupun dua waktu yang berbeza. Jadi itulah sebab mengapa GTA tu dia dilukis bengkang-bengkok. Ialah dia nak mengelakkan pemisahan pulau-pulau ini kepada dua waktu yang berbeza. Okey? Baiklah, kita pergi next. Cara menentukan kedudukan berdasarkan latitude dan longitude. Okey, kedudukan sesuatu tempat di bumi dinyatakan berdasarkan persilangan latitude dan longitude. Apa maksud persilangan?
Okey, kata ini garisan latitude. Okey. Ini adalah garisan longitude. Jadi tempat di mana dua garisan bertemu, inilah panggil titik persilangan. Okey. Jadi kita boleh menyatakan kedudukan sesuatu tempat berdasarkan persilangan latitude. Ini latitude dan longitude. Okey. Jadi kita boleh nyatalah kedudukan untuk ini, tempat ini. Okey. Nilai latitude dinyatakan terlebih dahulu sebelum menyatakan nilai longitude. Jadi semasa kita nak nyatakan kedudukan, kita mesti nyata nilai latitude dulu. Jika nilai latitude tentunya utara atau selatan sahaja. Okey, depan mesti terdiri daripada yang ada utara dan selatan di belakang. Dan lepas tu barulah menyata nilai longitude, iaitu B, barat ataupun timur. Baik, kita cuba lihat contoh soalan. Dia kata, apakah kedudukan titik A? A di sini. Jadi kita mesti tentukan garisan latitude yang melintasi A dan juga garisan longitude yang melintasi A itu ialah mana satu. Jadi mereka bersilang di sini, betul tak? Ini latitude-nya dan ini longitude-nya. Okey. Teruk betul tangan cikgu. Okeylah, ini garisan longitude-nya. Baiklah. Jadi kita lihat langkah pertama. Kena pasti garisan latitude A. Tadi kita sudah tahu ini adalah garisan latitude-nya. Jadi ialah 30 darjah utara. Ini ialah latitude dia. Okey. Baik, langkah kedua nak kena pasti longitude. Jadi ini ialah garisan longitude-nya. Okey, ini dia 40 darjah timur. Ini ialah longitude dia. Jadi langkah ketiga, kena pasti titik persilangan latitude dan longitude. Tadi kita sudah dapat latitude dan dapat longitude. Dan cikgu kata, nyata latitude dulu. Latitude ialah belakang ada U. Saya selalu ajar ke pelajar saya, ialah di depan mesti adalah Ultraman dan Superman. Dua hero di depan. Okey. Belakang barulah B dan T. Kerana nanti sekarang mungkin pelajar faham. Nanti lepas beberapa bulan sudah confused. Mana nak sebut dulu ya? Jadi selalu ingat yang depan ialah superhero dulu. Ultraman dan Superman yang di depan. Okey, jadi kita letak 30 darjah utara di depan dan di belakang 40 darjah timur. Ini adalah jawapannya. Okey. Baik, ini adalah soalan cabaran minda. Kerana jika hanya cikgu yang terang, mungkin kamu tidak praktis, tak faham. Jadi sekarang kita cuba buat sendiri. Baik, sini ada 4 titik W, X, Y, Z. Cikgu nak kamu cuba nyatakan kedudukannya. Okey, kamu boleh pausekan dulu dan buatkan dulu. Okey, selepas tu baru play balik video ini, semak jawapan sendiri. Okey. Baik, kita lihat titik W dulu. Baik, kedudukan titik W sama. Kita mesti carikan dulu mana satu ialah garisan latitude-nya dan garisan longitude-nya. Jadi titik W ialah berada di garisan latitude ini, iaitu 60 darjah utara. Dan ini adalah garisan longitude-nya. Okey, 35 darjah timur. Jadi jawapan 60 darjah utara, 35 darjah timur. Okey, selepas tu kita lihat X. Cikgu telang lagi satu. X di sini kan. Okey, kita carikan garisan latitude yang melintasi garis titik X. Ialah ini.
Ini ialah latitude X, betul tak? Lepas tu kita lihat longitude-nya. Ini adalah longitude-nya. Sudah bertambah baik tangan cikgu. Okey, ini adalah 20 darjah timur. Okey, jadi kedudukan X macam mana? Nyata latitude dulu, iaitu 40 darjah selatan. Lepas tu baru nyata longitude-nya 20 darjah timur. Okey? Y dan Z cikgu tak akan terang. Cara yang sama sahaja. Jawapan untuk Y ialah 60 darjah selatan, 40 darjah barat. Jika Z ialah 40 darjah utara, 40 darjah barat. Okey, tahniah jika kamu jawab betul semua soalan. Maksudnya kamu sudah faham konsep dia. Baiklah, cara untuk menentukan kedudukan pada atlas. Tadi ialah pada grup kan? Jadi kita cuba lihat. Katakan ini peta atlas yang kita nak tentukan kedudukan. Soalan, nyatakan kedudukan titik S. Mana titik S? Titik S di sini. Baik, jadi kita nak lihat mana satu garisan latitude yang melintasi S. Okey, ini dia. 5 darjah utara merupakan latitude S. Baik, dan garisan longitude-nya ialah ini. 115 darjah timur ialah longitude S. Jadi, apakah jawapannya sekarang? Jawapan kita gabungkan dua ini dan nyata latitude dulu. Iaitu 5 darjah utara. Lepas tu baru nyatakan longitude 115 darjah timur. Okey? Okey, satu lagi soalan. Nyatakan kedudukan titik P. Sekarang titik P berbeza sikit dengan S. Kerana S ini kamu lihat di sini latitude dan longitude-nya senang untuk baca. Tetapi P itu dia terletak di tengah-tengah petak itu, kotak ini. Jadi kita tak tahu berapakah nilai latitude dan longitude-nya. Jadi apa yang kita perlu buat? Baik, langkah pertama, kita bahagikan ruang antara latitude 0 hingga 5 darjah utara ini, iaitu sini. Kita bahagikannya kepada 5 bahagian yang sekata. Mengapa nak 5 bahagian? Kerana beza antara 5 darjah utara dengan 0 darjah ialah 5. Betul tak? 5 darjah tolak 0 darjah, 5. Jadi kita mesti bahagikannya kepada 5 juga. Lepas tu kita tulislah. Contohnya sini 0 darjah. Jadi 1 darjah utara. Yang di atas 0 ialah utara. Okey? 2 darjah utara. 3 darjah utara. 4 darjah utara. Dan 5 darjah utara. Okey. Dan kita lihat P itu dia berada di mana? Berapa nilainya? Ini dia, betul tak? P ialah berada di garisan latitude ini. Jadi, latitude P ialah 4 darjah utara. Baik, kita sudah dapat latitude-nya. Langkah kedua, bahagikan ruang antara longitude 100 darjah timur hingga 105 darjah timur kepada 5 bahagian yang sekata. Sama juga, kita bahagikannya. Dan kita lihat bezanya. Sini juga beza 5 darjah. Jadi kita bahagikannya kepada 5 bahagian. Jika sini 100 darjah timur, maka tanda yang pertama ialah 101 darjah timur. 102 darjah timur. 103 darjah timur. 104 darjah timur. Dan 105 darjah timur. Dan kita lihat mananya longitude P. Mana longitude? Ini betul tak? Kamu lihat garisan merah ini. Dia bertindak di mana? Di garisan ini. Ialah 102 darjah timur. Jadi ini adalah longitude P. Okey, jadi langkah ketiga.
Kedudukan titik P adalah pada titik persilangan latitude dan longitude. Maksudnya kita sekarang sudah boleh nyata kedudukannya. Kerana tadi kita sudah tahu bahawa latitude-nya ialah 4 darjah utara. Betul tak? Dan longitude-nya ialah 102 darjah timur. Jadi jika nak nyata kedudukannya, kita gabungkan dua ini. Okey? Iaitu 4 darjah utara, 102 darjah timur. Okey, itu sahaja. Baik, latihan quiz-quizy. Cikgu sudah letakkan linknya di description video. Cikgu berharap kamu menjawab. Okey, cuba menjawab untuk menguji pemahaman kamu terhadap bab ini. Terima kasih kerana menonton video cikgu. Mohon subscribe dan aktifkan loceng notification supaya mengikuti video-video geografi yang seterusnya. Baiklah, kita jumpa lagi. Bye-bye.